Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Topik Pembentukan Negeri-Negeri Selat. Standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat membincangkan pembentukan negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat merupakan unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk mengukuhkan penguasaan terhadap Pulau Pinang, Singapura, dan Melaka. Negeri-negeri selat dibentuk pada tahun 1826 dan dibubarkan pada tahun 1946. Latar belakang Pulau Pinang, Singapura, dan Melaka sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Pada peringkat awal, Pulau Pinang ditadbir oleh Francis Light sebagai pesuruhjaya yang bertanggung jawab kepada Governor General British di India. Pada tahun 1787, Pulau Pinang memperoleh status pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Perdagangan telah dikuasai oleh pedagang persendirian. Pada tahun 1805, Pulau Pinang dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras, dan Bombay di India. Seorang gubernur dilantik sebagai ketua pentadbir Pulau Pinang. Singapura ditadbir oleh residen yang bertanggung jawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Pada tahun 1823, Singapura diisytihar sebagai pelabuhan bebas. Singapura menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan Cina. Melaka ditadbir oleh residen konsuler. Sistem kapitan diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Suku-suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Bagi masyarakat luar bandar, tanggung jawab tersebut diserahkan kepada penghulu. Pada tahun 1826, Pulau Pinang, Singapura, dan Melaka digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan Negeri-Negeri Selat. Penggabungan ini bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British. Pertama, British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Kedua, taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari alam Melayu serta pedagang luar dari alam Melayu seperti Arab, India, Cina, Eropa, dan Amerika. Ketiga, negeri-negeri selat menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutamanya biji timah untuk mengimbangi perdagangan British dengan Cina, serta menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Keempat, negeri-negeri selat menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Hal ini juga menyebabkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri selat. Kelima, penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri selat berlaku dengan pantas.
Rajah berikut menunjukkan peta negeri-negeri selat. Seterusnya, hubungan negeri-negeri selat dengan negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri selat memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Negeri-negeri selat juga melabur modal untuk memajukan perlombongan biji timah di negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu memerlukan pelabuhan negeri-negeri selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Pembentukan negeri-negeri selat membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara India dan China, mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu, serta menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu.